Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Fazilah selaku pensyarah kami. Hari ini kami dari Pelan 8 akan membuat pembentangan berkaitan isu buli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Abdul Muiz. Saya daripada Kumpulan 4 yang membentangkan masalah gejala buli. Okey, hari ini saya akan menerangkan secara ringkas mengenai pengenalan gejala buli. Gejala buli adalah suatu perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan kepada orang tertentu yang dilihat dalam keadaan lemah berbanding dengan si pelaku dengan mengasari atau mendera mangsanya dengan beberapa bentuk fizikal ataupun dari segi psikologi. Selain salah laku buli yang kerap berlaku di sekolah, terdapat beberapa lagi gejala yang tidak memberi manfaat kepada pelajar iaitu ponteng, merokok, mencuri, merogoh, gangsterism dan juga vandalism. Mengenai gejala buli ini, gejala buli bukan sahaja berlaku dalam kalangan pelajar sekolah, malah melibatkan golongan dewasa dan golongan berkejaya. Antara contoh-contoh yang berlaku untuk golongan dewasa adalah um, pelbagai bentuk uh, gejala buli yang berlaku seperti hasil kerja yang dicuri atau disabotaj ataupun dimalukan, dipulaukan oleh rakan sepejabat. Beberapa tujuan buli antaranya adalah menunjukkan diri mereka kuat, membuatkan si lemah tunduk dan menghormati pembuli. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan kepuasan selepas membuli. Terdapat beberapa kesan kepada mangsa buli. Mangsa buli akan merasa tertekan, takut dan tidak tenang. Dan ia juga mendatangkan kecederaan ataupun kematian. Terdapat sesetengah kes pembuli berpuas hati jika mangsa cedera parah dan mangsa mungkin mati. Buli telah dikenal pasti sebagai saluran dalam rantaian tingkah laku ganas bermula daripada zaman kanak-kanak sehingga dewasa. Buli dan tingkah laku pemangsa di sekolah diiktiraf secara meluas sebagai merosakkan psikologi masyarakat dan merosakkan perkembangan kanak-kanak. Tingkah laku buli boleh dikelaskan kepada dua kategori. Yang pertama adalah fizikal dan yang kedua adalah lisan ataupun psikologi. Buli fizikal ia melibatkan perbuatan yang bersentuhan, sebagai contoh melibatkan pukulan ataupun tendangan. Dan buli lisan ataupun buli psikologi lebih kepada mengusik. Antara yang menjadi popular adalah mengusik menggunakan nama ibu bapa. Objektif kajian. 1. Mengenal pasti punca masalah buli yang semakin meningkat. 2. Membincangkan jenis-jenis buli dan kesannya kepada mangsa buli. 3. Mengkaji langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi buli. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Lin Jing Seng. Hari ini saya ingin membentangkan kajian literatur dalam projek kami. Objektif pertama dalam kajian kami ialah mengenal pasti punca masalah buli semakin meningkat. Menurut artikel MAISA 2020, punca pertama adalah seseorang yang membuli sedang menghadapi tekanan. Aktiviti membuli pelajar yang lemah tanpa melepaskan tekanan pelajar tersebut. Tekanan yang dihadapi oleh seseorang tersebut adalah berpunca daripada berbagai medium. Antara punca tekanan adalah daripada rumah atau persekitaran seseorang tersebut. Punca kedua ialah pengaruh dari rakan sebaya. Pelajar terpengaruh untuk mengikut tingkah laku rakan mereka yang suka membuli. Oleh itu, mereka mudah terpengaruh oleh rakan sebayanya dan sanggup berbuat apa saja tidak kisah perbuatan tersebut adalah buruk dan memberi manfaat yang tidak baik. Menurut artikel Razimi 2022 pula, peningkatan masalah buli ini adalah melalui pengaruh media massa. Media elektronik sering menayangkan program beransur keganasan akan menyebabkan remaja terikut tingkah laku yang negatif tersebut.
Pemandangan yang mereka lihat memberi mereka idea untuk mencipta fenomena sosial. Rancangan info terutamanya dari barat sering menggambarkan gaya hidup bebas dan mewah. Remaja mula meniru cara hidup ini dan mempraktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Puncak seterusnya adalah kekurangan kasih sayang orang ibu bapa kepada anaknya. Ibu bapa yang sentiasa sibuk mudah menyebabkan mereka mengabaikan anak mereka. Objektif kedua dalam kajian kami ialah membincangkan jenis-jenis buli dan kesan-kesan buli kepada bangsa. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, yaitu KPM, kategori membuli boleh dibagi kepada 4 jenis, yaitu buli fizikal, buli verbal, buli sosial, dan cyberbuli. Buli fizikal ialah cederakan badan seseorang atau merosakkan harga benda mereka. Buli verbal adalah berbentuk bercakap, penggunaan lain suara, menghina, melabel kaum, dan beberapa bentuk bahasa badan. Buli sosial ialah memulau, gosip, fitnah, dan merosakkan harga benda secara berulang-ulang kali. Cyberbuli ialah penggunaan laman rangkaian sosial untuk mengganggu, menggugut, dan menakut-nakutkan seseorang. Seterusnya, kesan membuli boleh menyebabkan kesan sosial dan emosi kepada bangsa dibuli. Individu yang kerap menjadi sasaran pembuli sering mengalami masalah emosi dan sosial. Hal ini akan menyebabkan mereka suka untuk berkawan dan bergelut untuk mengekalkan persahabatan yang sehat. Selain itu, kesan membuli juga boleh membawa impak kepada keluarganya. Apabila seseorang tersebut dibuli, hubungan ibu bapa dan adik-beradiknya turut terjejas. Ibu bapa sering mengalami berbagai akibat termasuk rasa tidak berdaya untuk membetulkan keadaan. Hal ini boleh dilihat melalui ibu bapa mereka akan berasa gagal melindungi anak-anaknya daripada buli. Objektif terakhir dalam kajian kami ialah mengkaji langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi kes buli. Langkah pertama ialah ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Contohnya, ibu bapa mereka seharusnya tidak bergaduh atau bergaduh di hadapan anak-anaknya. Bergaul sesama sendiri, berbuat baik, kebelajaran tetangga dan orang lain. Jika kanak-kanak yang bertindak buruk sejak kecil juga harusnya mendapat teguran yang munasabah. Langkah seterusnya pula, media massa untuk mengurangkan isu buli dalam kalangan pelajar juga amat penting. Menerima maklumat tentang keburukan buli melalui media elektronik bagi menangani masalah buli. Langkah terakhir ialah pihak kementerian dan sekolah perlu memainkan peranan penting dalam mengurangi pelajar buli. Mereka harus menitik beratkan isu kes buli ini dalam kurikulum di sekolah. Contohnya, pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik, dan sebagainya. Terima kasih. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kajian perpustakaan kerana kajian perpustakaan tidak melibatkan aktiviti lapangan serta lebih melibatkan masa dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Pengumpulan data daripada kaedah kajian perpustakaan ini adalah berdasarkan tajuk kajian yang memerlukan kepada rujukan daripada penulisan seperti Kamus Dewan Bahasa, akhbar online, artikel daripada pakar psikologi serta artikel atau jurnal-jurnal kajian lepas yang telah diteliti oleh pengkaji bagi menyokong tajuk kajian dan menjadikannya sebagai sumber rujukan bertujuan untuk menghargai penulisan ilmiah para cendekiawan dalam bidang yang sama dalam kajian buli ini. Analisis data. Setelah data-data dikeluarkan dan dikumpulkan, proses penganalisisan data akan dibuat. Ini adalah berdasarkan 3 objektif utama. Yang pertama, saya akan terangkan tentang punca gejala buli semakin meningkat. Untuk faktor persekitaran, berdasarkan artikel yang ditulis oleh Ho Yu Yang pada tahun 2019,
Artikel tersebut telah melakukan kajian kepada kawasan sekolah luar bandar di Felda, di mana budaya masyarakat setempat tersebut hanya berada atau terserap dalam kalangan komuniti itu sahaja. Hasil kajian mendapati bahawa gejala buli di kawasan sekolah luar bandar tersebut adalah sedikit. Namun, terdapat juga kajian di Kanada sampai 1,001 pelajar telah melakukan gejala buli. Oleh itu, buli yang jarang berlaku masih menjadi masalah yang tidak boleh dipandang sepi. Faktor yang seterusnya iaitu faktor kendiri yang ditulis oleh Akub pada tahun 2019. Faktor berlakunya buli adalah kerana pembuli menyalahgunakan kelemahan dan kelebihan yang ada dalam diri masing-masing untuk bertingkah laku buli. Tidak dapat dinafikan bahawa pembuli cenderung untuk melakukan buli adalah disebabkan kerana masalah keluarga. Masalah keluarga yang mengganggu emosi mereka sehingga membenarkan apa sahaja tindakan jahat yang mereka lakukan. Seterusnya, pengaruh keluarga. Ini merupakan faktor yang sangat memainkan peranan dalam peningkatan gejala buli yang ditulis oleh Baldry and Carrington pada tahun 2005. Buli dipengaruhi oleh keluarga yang mempunyai konflik dan ianya dikaitkan dengan buli oleh ibu bapa yang terlalu tegas dan menghukum anak-anak. Apabila seorang anak mengalami defisit perhatian daripada ibu bapa, anak tersebut akan melakukan apa sahaja cara bagi mendapatkan perhatian, termasuklah dengan melakukan perbuatan buli. Perbincangan yang seterusnya adalah berdasarkan objektif yang kedua, iaitu jenis-jenis gejala buli dan kesannya kepada mangsa. Jenis buli yang pertama adalah buli cyber yang ditulis oleh Syekh Hasniza dan Muhammad Yusri pada tahun 2013. Malaysia mengungguli carta ke-10 buli cyber dunia dan di tangga kedua tertinggi Asia. Jika ianya tidak dibendung, ianya boleh membawa kepada kehilangan nyawa. Oleh itu, buli cyber tidak boleh dipandang enteng walaupun ini adalah buli yang tidak bersemuka. Faktor yang kedua adalah faktor fizikal yang ditulis oleh Leader dan Brosh pada tahun 2013. Di mana jenis-jenis buli antaranya adalah fizikal. Pembuli kebiasaannya mahu menunjukkan kekuatan dan kekuasaan mereka, tapi ianya dapat dibuktikan dengan peristiwa yang menimpa seorang pelajar UPNM, Zulfarhan Osman, yang telah dibuli dengan menggunakan seterai kawat dan diletakkan di atas tubuh badan beliau sehingga membawa kepada maut. Cara pembulian yang semakin kejam ini semakin hari semakin menakutkan. Seterusnya adalah jenis buli lisan. Artikel yang dikaji adalah ditulis oleh Sharp dan pada tahun 1984 dan Salmi Valley pada tahun 2001. Buli verbal adalah salah satu jenis buli yang paling biasa. Bagi mendalami isu buli lisan, ingin diketengahkan situasi yang sering dialami oleh generasi kini, iaitu tindakan mencemooh penampilan seseorang atau lebih dikenali sebagai body shaming. Kesan daripada body shaming ini boleh membawa kepada maut. Ia kerana mangsa mengambil masa yang lama untuk sembuh dan bersiko untuk mereka mengakhiri nyawa mereka kerana kekurangan keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang ramai dan juga diri sendiri. Dan jenis buli yang terakhir adalah buli sosial. Perbincangan ini dipetik melalui artikel yang ditulis oleh August pada tahun 1993. Ianya dapat diberikan contoh melalui peristiwa yang dipetik daripada akhbar atas talian Ummah Today pada 23 Ogos 2022. Terdapat satu kejadian buli secara sosial di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuantan di mana pembuli menggunakan kaedah membuli yang lain daripada lain dengan menconteng dan mengoyakkan serta menulis kata-kata kesan di pakaian seragam sekolah mangsa. Kes ini mencetuskan trauma yang mendalam buat mangsa hingga mendapatkan rawatan pakar psikiatri. Isu ini tidak boleh mendapatkan pengampunan dengan mudah untuk menghalang sebarang normalisasi dalam kalangan pelajar. Terdapat 3 kesan buli. Yang pertama adalah fizikal, psikologi dan juga pembelajaran dan persekolahan, di mana perbincangan ini berdasarkan satu artikel yang sama, iaitu Mangsa Buli dan Kesan Buli yang ditulis oleh Syafi'i Anwar pada tahun 2017.
Kesan fizikal bukan sahaja didorong oleh pembuli, malah didorong oleh mangsa itu sendiri, di mana mereka cenderung untuk mencederakan diri sendiri dengan niat untuk mengakhiri hidup mereka yang dirasakan tidak bermakna lagi. Kesan yang seterusnya pula adalah kesan psikologi. Mangsa buli akan terperangkap dalam trauma dibuli dan menyebabkan mereka berasa tertekan. Tekanan yang terpendam akan mengakibatkan mangsa menghadapi masalah kesihatan mental dan menjejaskan hubungan dengan orang lain, dan kesan yang terakhir adalah melalui pembelajaran dan persekolahan. Buli mewujudkan suasana pembelajaran yang kurang sihat dan tidak memberangsangkan kepada mereka yang terlibat, sama ada pembuli, mangsa buli atau penonton kejadian buli. Ia tidak berlaku dalam alam persekolahan sahaja, malah juga berlaku dalam alam pekerjaan. Proses menyiapkan tugasan tidak dapat dilaksanakan tepat pada masanya. Sebuah organisasi yang berjaya didorong oleh sistemnya yang teratur dan mengutamakan kebajikan pelajar atau pekerja. Untuk perbincangan yang terakhir adalah berdasarkan objektif yang ketiga, iaitu usaha-usaha yang terbaik untuk mengatasi buli. Usaha yang terbaik adalah daripada pihak keluarga itu sendiri. Perbincangan ini adalah berdasarkan artikel yang ditulis oleh Yusof dan Yahya Jul pada tahun 2016. Aspek kefungsian keluarga yang baik dapat meningkatkan ketahanan diri belia. Secara ringkasnya dapat diperhatikan bahawa antara aspek yang perlu ditekankan dan menghasilkan anak muda yang berkualiti ialah aspek daya tahan dan kefungsian sesebuah keluarga. Melahirkan anak muda yang tidak takut untuk menyuarakan pendapat mereka. Oleh itu, aspek kekeluargaan merupakan sesuatu yang tidak boleh dipandang enteng oleh mereka yang bergelar ibu bapa. Seterusnya, usaha daripada Badan Sukarelawan yang ditulis oleh Rahman Hassan pada tahun 2021. Badan NGO perlulah memainkan peranan dengan menetapkan beberapa projek untuk mengurangkan buli di mana-mana sahaja. Antaranya termasuklah penggunaan media sosial oleh badan korporat dan pertubuhan bukan kerajaan yang bertindak sebagai ejen anti-buli. Media massa merupakan medium yang paling utama dan sesuai digunakan oleh badan NGO bagi menyebarkan kesedaran mengenai isu buli dari hari ke hari agar generasi muda sentiasa beringat. Untuk usaha yang terakhir adalah daripada pihak kerajaan itu sendiri. Perbincangan ini dipetik daripada artikel yang ditulis oleh Kaur dan Saini pada tahun 2022. Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun sentiasa menaruh harapan kepada kualiti insan yang bakal menyambung dan memastikan kejayaan serta kemajuan sesebuah negara. Antara usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia mengenai isu buli ini telah menubuhkan satu jabatan kuasa khas untuk menangani isu buli di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia sejak tahun 2022. Terdapat dasar pengambilan pekerja di Malaysia yang dikawal selia oleh undang-undang yang telah digubal di Parlimen, yang mengenal pasti kewajipan majikan dan pekerja, iaitu melalui kewujudan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 bertujuan untuk menggalakkan dan mengekalkan keharmonian hubungan antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja. Hal ini merupakan usaha kerajaan dalam menjaga sistem sosial rakyat Malaysia daripada mengalami tekanan di sekolah maupun di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Firdaus bin Muhammad Bakri. Hari ini saya akan bentangkan tentang kesimpulan daripada hasil kajian kami terhadap isu buli. Kesimpulannya, semua pihak seharusnya memberikan sepenuh tenaga dan kerjasama untuk membasmi masalah buli ini sehingga ke dasarnya. Dan selain itu, apa yang saya dapat simpulkan daripada hasil kajian ini, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada terjadinya gejala buli ini di kalangan masyarakat kita. Yang pertamanya adalah disebabkan kekurangan didikan agama dalam diri, menyebabkan masalah buli semakin berleluasa. Hal ini sangat penting oleh kerana setiap orang mempunyai nilai spiritual yang perlu diambil berat. Hal ini kerana dengan adanya pegangan agama, seseorang itu dapat membezakan perkara yang sama ada perkara itu baik ataupun buruk, dan ia akan melindungi individu itu daripada melakukan perkara yang buruk. Yang kedua adalah kurangnya kasih sayang daripada kedua bapa.
seperti yang kita tahu, ada pepatah mengatakan segalanya bermula daripada rumah. Dan apabila masalah di rumah tidak dapat diselesaikan, maka individu tersebut akan bertindak di luar kawalan, di luar kawasan rumah mereka. Oleh itu, ibu bapa seharusnya mengambil pendekatan penuh dengan memberi didikan dan kasih sayang kepada anak mereka. Yang ketiga adalah pengaruh rakan sebaya. Seperti kita tahu dan perkara ini adalah tepat. Seperti contoh golongan remaja, mereka sangat banyak menghabiskan masa bersama rakan-rakan mereka berbanding keluarga mereka. Jadi segala perbuatan rakan-rakan mereka sedikit sebanyak akan mempengaruhi kelakuan mereka di masa akan datang. Dan yang keempat adalah pengaruh media massa serta amalan dan polisi institusi pendidikan dan juga tempat kerja yang longgar. Oleh hal yang demikian menyebabkan gejala buli contoh di tempat kerja ataupun di sekolah menjadi tidak terkawal oleh kerana mempunyai undang-undang yang sangat longgar. Dan seterusnya saya akan bercakap tentang cadangan yang sepatutnya diambil oleh pihak berkuasa. Yang pertama adalah meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga adalah salah satu langkah yang mungkin dilakukan untuk mengelakkan tanda buli dalam kalangan masyarakat ataupun remaja. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan mereka dalam hal ini, oleh kerana peranan ibu bapa sangat penting dalam membina sasiah golongan remaja terutamanya. Yang kedua adalah menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Undang-undang yang tegas mampu membendung masalah buli ini daripada menjadi lebih parah dari semasa ke semasa. Negara kita mempunyai undang-undang berkaitan gejala buli, isu buli, tetapi pendekatannya, ketegasan kita agak longgar. Oleh hal yang demikian, undang-undang tersebut harus diketatkan supaya masalah ini dapat diselesaikan. Yang tiga, melaporkan kelakuan pembuli tersebut kepada majikan dan Jabatan Sumber Manusia JSM untuk tindakan selanjutnya. Hal ini dengan melaporkan kepada majikan ataupun Jabatan Sumber Manusia, sedikit sebanyak ia akan menakutkan si pembuli daripada dikenakan tindakan tegas. Dan yang terakhir adalah memberikan khidmat kaunseling kepada mangsa buli dan juga pembuli. Hal ini kerana setiap mangsa buli mereka akan mengalami tekanan perasaan oleh kerana mereka sering dibuli. Dan tidak lupa juga khidmat kaunseling harus juga diberikan kepada pembuli untuk membetulkan sikap mereka yang tidak beretika untuk menjadi individu yang lebih baik sebelumnya, dan akan memberikan kesedaran kepada mereka. Dan saya harap ini akan dapat menjelaskan lebih lagi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.